Assalamualaikum, saya Syarul Lutfi Sharif, selaku Ketua Penerangan Parti Bumi Putera Perkasa Putra. Bersama saya dengan Timbalan Presiden Datuk Dr. Aziz Jamaluddin Mohamed Tahir, Naib Presiden saya Datuk Asmawa, Setiausaha Agung saya Tuan Rosdi Idris, dan juga Ketua Penerangan Selangor Tuan Syarin, dan juga sahabat saya daripada Sepang ya. So di sini tuan-tuan, tujuan saya hari ini buat report polis ya berkenaan saya terbaca salah satu petikan dia letak di sini, lantik pakar perlembagaan bantu jawatan kuasa berkait undang-undang syariah saran ngeh. Mula saya terbaca tu. So di report saya di sini saya menyatakan pada 29 Disember setelah saya berada di pejabat kami Putra, saya terbaca artikel ni dan mula saya ingatkan benda ni tak berapa serius. Saya pusing lagi, baca. So di sini kenyataan yang mana saya nampak di media sosial mula dan juga portal-portal berita. Mula saya baca dan makin saya realise benda ni adalah dulu dia pernah mencadangkan tiga perkara yang first kali menyentuh hal ehwal agama Islam, iaitu supaya perkataan Islam pada kad pengenalan IC dihapuskan. Ini berkenaan bulan Jun tahun 2023. Dan juga dia pernah cakap kedua, supaya hak orang Islam untuk murtad dihormati. Ini berkenaan lama, tahun 2014. Tapi dalam handset, dalam parlimen yang dia pernah menyatakan lah. Dan juga yang ketiga, supaya yang paling latest, dia berkata supaya pakar bukan Islam dilantik ke dalam jawatan kuasa khas untuk mengkaji isu-isu berkaitan kuasa perhimpunan negeri dalam mengubah undang-undang syariah Islam. Bila selepas tu mula saya fikir, okey, setakat 1, 2, 3. Saya tunggu bila saya nak buat report polis berkenaan. Saya tengok, mula saya nak berharap bila saya nampak bila keluarnya kenyataan daripada Anthony Loke. Dan bila saya fikir, bila seseorang bercakap, ada je orang yang lebih atas untuk cover. So apa yang saya nak tanya di sini, kenyataan saya di polis semasa saya buat report, saya merasakan kenyataan ini adalah menghina, menghasut dan menimbulkan perasaan tidak puas hati di kalangan umat Islam di Malaysia. Agama Islam adalah agama bagi persekutuan yang termaktub di dalam perlembagaan persekutuan dan bidang kuasa agama di bawah naungan Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu di negeri-negeri. Mencabar atau mempertikai hak agama Islam ini bermaksud mencabar serta menghina kuasa dan kedaulatan Raja-Raja Melayu selaku ketua agama Islam. Saya juga bimbang bahawa kenyataan ini boleh menjejaskan keharmonian antara agama dan kaum di negara ini. Oleh itu, tujuan saya membuat laporan polis terhadap Yang Berhormat Ngeh Kuham ni agar pihak polis di Raja Malaysia menyiasat, mendakwa dan mengambil tindakan tegas kerana telah mengeluarkan kenyataan-kenyataan tidak bertanggungjawab yang mengancam keharmonian dan keselamatan awam. So kalau sekali kita mungkin okey lagi, 2, 3. So kenapa kenyataan ni kerap keluar berkenaan agama Islam? So di sini Putra meminta Majlis Agama Islam dan Wilayah mencadangkan kepada Duli Yang Maha Mulia Agong dan Sultan-Sultan Negeri selaku ketua agama Islam negeri-negeri supaya mengambil tindakan terhadap Ngeh Kuham ni tentang murtad 2014 dan 2023 Jun berkenaan tukar IC dan ni yang latest. So dan juga saya tertanya, parameter 3R yang digunakan tu adalah untuk sekat kebebasan rakyat ke? Betul? Pasal mengapa tidak dibawa ke parlimen untuk diluluskan atau diabsahkan? Saya terbaca juga berkenaan ni. Adakah 3R ini alat politik sebagai tool politik kerajaan madani? Ini yang kita nak tanya. Maksudnya di sini kita mempertahankan hak agama Islam yang utama, agama bangsa negara. Kenapa perlu kita mencabar sesuatu agama sedangkan tak ada antara orang Islam yang mencabar agama lain? Dan Sultan Selangor mengeluarkan kenyataan dan juga pertikaikan ayat Al-Kafirun tu. So maksudnya kita memang ikut agama kita, tak akan mengganggu agama lain. Tapi bila mereka bukan keseluruhan tapi yang selalunya orang yang sama. So di sini kita minta supaya ada tindakan yang lebih tegas lah, dan bukan hanya berlaku pada
parti pembangkang ataupun orang yang menyuarakan benda yang betul. Sekian dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dato' Asma bin Samad, Naib Presiden Parti Putera Malaysia. Setelah meneliti laporan polis oleh Saudara Muhammad Sarul Lufti yang juga Ketua Penerangan Parti Putera, saya juga merasa tersinggung, kecewa dan rasa duka cita lah, kerana kita sekarang di bawah kerajaan Madani, kononnya kita di bawah kerajaan Madani, melainkan kalau betul-betul kerajaan Madani mahu mengambil tindakan yang tegas lah. Kalau tidak, kononnya lah, sebab perkara double standard berlaku. Ada orang boleh bercakap menyentuh tentang hal-hal awal 3R, tidak ada tindakan. Tetapi kita hari ini rasa kecewa lah, tak ada tindakan. Jadi kita ambil tindakan, laporan polis, supaya perkara ini diambil tindakan lah oleh pihak berkuasa. Sekiranya kerajaan betul-betul mahu menjaga keharmonian, mahu menjaga kestabilan, perpaduan. Ini sepatutnya dalam situasi mempromosi atau untuk mewujudkan kerajaan Madani, ini sepatutnya dibuat. Ini DAP ini sudah memerintah ke, sewenang-wenangnya buat kenyataan, lepas tu minta maaf, lepas tu benda ni bukan sekali, 2 kali, 3 kali. Jadi perkara ini sampai bila nak dimaaf, kita ni rasa kecewa lah. Jadi atas kekecewaan ni kita minta lah kerajaan ambil tindakan tegas lah perkara ni. Kalau kerajaan ambil tindakan tegas, baru kita dapat menyokong kerajaan dengan sepenuh hati. Kalau tidak, kita tidak masih kecewa lah orang kata. Sehingga tindakan tegas nak ambil, bawa dia ke mahkamah. Bawa dia ke mahkamah. Kenapa dia ambil tindakan berkelakuan seperti ini, walhal dia dalam kerajaan Madani? Dia patut menyokong kerajaan Madani, bukan orang kata duduk belakang kerajaan Madani tetapi tikam orang Madani. Ini orang Madani tak merasa ke? Kita merasa, tapi fikir-fikirkanlah komponen-komponen yang ada dengan kerajaan Madani, fikir-fikirkanlah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosli bin Idris, selaku Tengah Parti Putera Malaysia. Jadi apa yang telah Saudara Syahrul buat report polis tadi, saya pun kata tanya juga, apa yang berlaku pada YB Ngeh ni? Apa masalah dengan orang Islam di negara Malaysia ni? Sedangkan kita tahu dalam perlembagaan dah termaktub, ya, bahasa rasmi bahasa Malaysia, agama rasmi Islam. Jadi tak perlu disentuh lagi benda-benda macam tu. Saya tengok benda ni yang berlaku, kalau saya tengok pada peringkat awalnya tentang tak pengenalan nak buatkan perkataan Islam. So satu benda yang saja cari masalah dengan orang Islam di negara Malaysia. Keduanya berkaitan dengan isu murtad. Tak perlulah nak diperbahaskan isu murtad ni semua. Ya, kita sedia maklum dah, negara kita ni ada undang-undang. Jadi tak payah nak orang kata mengapi-apikan lagi orang Melayu dan orang Islam di negara ni. Yang ketiga ni, yang baru lah pasal undang-undang syariah, ya, yang mana undang-undang perlu diubah lah, nak masuk campur semua benda. Apa masalahnya? Janganlah nak panaskan hati orang-orang Melayu di Malaysia. Kita ingat, bukan kata apa, pada 13 Mei dulu pun berlaku antara pergaduhan. Kita nak benda-benda gini berlaku. Jadi kita hidup di Malaysia ni pelbagai kaum, jadi menghormati, ya, di Malaysia ni kita betul lah, kita faham Islam ni agama rasmi, dan kita ada masjid, ada surau, macam-macam orang Islam yang mengerjakan amal ibadah. Tetapi kita tak menghalang bangsa-bangsa lain, agama-agama lain untuk mengadu agama-agama masing-masing. Jadi tolong hormati. Jadi YB Ngeh ni kalau boleh, tolonglah, saya minta lah, jangan lagi buat apa-apa hal lagi. Kita faham kerajaan PH pun ada membuat 3R, dia punya undang-undang, yang mana langgar undang-undang atau menyentuh agama raja dan apa lagi? Syariah. Okey, 3 itulah saya pun tak apa ingat dah. Bangsa kalau boleh jangan sentuh lah. Benda tu dah memang sendiri kerajaan yang ada sekarang, kerajaan Madani sendiri yang wujudkan benda tu, dan kalau boleh janganlah langgar. Jadi kalau katakan benda ni YB Ngeh telah cuba menyentuh soal agama ni, saya berharaplah kepada pasukan polis lah, ambillah tindakan kepada beliau sekurang-kurangnya, ya.
Okay, itu sajalah daripada saya. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Aziz Jamaluddin Mohamed Tahir, Timbalan Parti Putera Malaysia. Datuk Ibrahim Ali, salam semua yang ada. Jadi saya tak nak bercakap apa yang sudah dicakap oleh sahabat-sahabat kita tadi. Cuma saya di sini saya nak sentuh sikitlah tentang apa yang telah digembar-gemburkan, telah campur tangan oleh YB Ngeh ni. Saya difahamkan dah 10 tahun dia cuba mencabar Mahkamah Syariah, mencabar ahli wal agama Islam Malaysia, yang mana ini dia telah melanggar kontrak sosial dalam perlembagaan. Itu pun saya tak mau sentuh. Saya nak sentuh sikit je. Akhir-akhir ni dia cuba nak memasukkan penasihat ataupun pakar untuk bersama-sama dalam menggobal undang-undang Mahkamah Syariah daripada di kalangan orang yang bukan Islam. Dia tahu ke nak menggobal undang-undang Islam ni kita berpandukan pada apa? Hadis, Quran dan hadis. Quran dan hadis ini amat suci bagi orang Islam. Dan Quran dah kata inna nahnu dzikra fa inna lahu lahafizun. Kami memberikan untuk apa sebagai satu zikra, maknanya untuk kita mengamalkan dan untuk kita memahami, dan kita Quran ini juga untuk kita menjaga kesucian dia. Jaga kesucian Quran ini. Jaganya maknanya mestilah dia tu orang-orang yang betul-betul suci, orang yang sudah mengucap dua kalimah syahadat, orang Islam. Kalau kau bukan Islam, kau nak masuk dalam ni, nak cuba nak menggugat dalam kita punya perundangan Islam dan ahli wal Islam, kau tak suci. Sedang kata najis, mana boleh campur, tak boleh. Kalau kau nak amat, nak juga bersunat. Bersunat, mengucap dua kalimah syahadat. Baru kau boleh jadi Islam. Boleh lah kau nak bawa beberapa ribu penasihat ataupun pengulang undang-undang, bawa lah. Ini kau nak masuk tu tiket tak ada. Jangan sentuh tu lagi. Ya. Kemudian saya nak sentuh tadi cerita bab madani. Jadi mintalah bagi pemimpin yang tertinggi. Ini madani ni kita mengambil piagam Madinah yang Rasulullah SAW. Madani. Piagam mana contohnya piagam Madinah. Piagam Madinah ni berlandaskan Quran dan hadis. Jadi bila Quran dan hadis ni, siapa di dalam itu yang boleh menggobalkan? Jadi janganlah sentuh lagi, janganlah memprovok. Nak provok kita orang Islam ni dah cukup dah. Dah berapa lama dah kita ni diprovokasikan. Dah 70 tahun kita jadi begini. Ya, yang ada sikit sebanyak kita ni dalam bidang kuasa yang syariah kita ada ni, jangan lagi kita nak diperkotak-katikkan lagi. Jadi saya kami berharap kepada pemimpin tertinggi, ingat hadis Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kau ingatlah Rasulullah kata apa? Kau sebagai pemimpin dan setiap pemimpin itu bertanggungjawab ke atas rakyat ataupun orang yang dipimpin. Jadi kalau kamu memimpin, kamu ketua sebagai pemimpin, tak jaga benda-benda macam ini, mengkucak-kacirkan hal Islam, mengkucak-kacirkan kita punya kita punya perundangan Islam, sampai tercabar sebegini rupa, kau jawablah depan Allah SWT besok. Di dunia kau menanglah, di dunia kau boleh tunjuk hebat, di akhirat kau tunggu. Kau tunggu kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar.